Jadi dia kata di sini hadis-hadis yang seumpama dengan ini yang sahih di sudut sanadnya, adil pada perawinya, maka bukan hadis dhaif. Apatah lagi bukanlah hadis ini hadis maudhu' yang menceritakan Allah Ta'ala bangga, Allah Ta'ala ketawa. Ini semuanya hadis-hadis sahih. Jadi dia kata kita beriman dengannya, maka kita beriman je lah. Cuma bila kita kata kita beriman, bila Allah Ta'ala ketawa yang disebut dalam hadis ni, cuma kita janganlah menganggap bahawa ketawa Allah sebagaimana ketawa manusia. Allah Ta'ala berbangga sebagaimana bangga manusia. Semuanya mukhalafah. Maknanya walaupun nama sama di sudut nama ketawa, nama bangga, itu sama ya. Tetapi di sudut hakikatnya terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata kita beriman dengannya tanpa menolak maupun mengingkarinya. Tak boleh tolak. Kalau terima Allah Ta'ala ketawa, nanti macam menyamakan Allah dengan baharu. Tak menyama. Kerana kita hanya menyebut sebagaimana yang disebut oleh Allah, dan kita hanya menyebut sebagaimana yang disebut oleh Nabi di dalam hadis-hadis yang sahih. Dia kata kita tidak menolak dan maupun mengingkarinya. Tak tolak, kita tak ingkar. Sebab tu ayat Quran hadis mana boleh tolak, mana boleh ingkar. Kalau ayat Quran awal-awal lagi sebut dah, la raiba fi hudan lil muttaqin. Yang demikian itu kitab Al-Quran tidak ada ragu padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Awal-awal dah Allah Ta'ala sebut, jangan tolak. Cuma kalau ada sesuatu ayat semacam di sudut zahirnya macam sama, tak sama, sebab laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai', tak sama. Jangan duk buat andaian sama-sama, tak sama. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Dia kata menolak dan tidak beriman dan tidak mengingkari, kita tidak mentakwilkan dengan takwilan yang bertentangan dengan zahir. Ketawa ni maksud lain kot. Gi takwil macam tu. Tak ketawa sungguh. Macam mana tak tahu. Tak samalah. Dia kata juga tidak mentakwilkan dengan takwilan yang bertentangan dengan zahir. Takwil ni dah kita selalu sebut, maknanya palingkan daripada makna asal. Jadi salah dia tak takwil. Majoriti salah begitulah. Majoriti salah dia tak takwil. Contohnya kita kata istawa dengan makna istaula. Itu maknanya paling daripada makna zahir. Iyad dengan makna kudrah, paling daripada makna zahir. Ini tak pegang zahir sungguh. Dia kata kita tidak mentakwilkan dengan takwilan yang bertentangan dengan zahirnya. Kita juga tidak menyamakan. Bila tak takwil jadi sama tak? Tak sama. Kalau takwil jadi sama tak? Yang kata sama tu golongan Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. Sebab tu demo semua benda, semua ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi semacam sama, semua dia takwil. Padahalnya bagi ahli sunnah wal jamaah, maknanya golongan generasi yang pertama daripada kalangan sahabat, tabi'in, mereka tak takwil dan dalam waktu yang sama tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baharu. Tidak menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Bila tak menyama, itulah yang timbul soalan. Bila kita tak sama, ketawa, Allah Ta'ala ada ketawa, lepas tu nuzul, turun. Bila tak sama macam mana? Bila macam mana, itu dipanggil kafiyat. Kafiyat ni maknanya cara bagaimana Allah Ta'ala turun, cara bagaimana Allah Ta'ala ketawa. Bila sebut kafiyat ataupun cara ataupun bagaimana, itulah yang ditanya Imam Malik. Bila ditanya Imam Malik kaifa, seorang lelaki yang hadir di dalam majlis ilmu dia, bila sebut dia baca ayat Quran, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, kaifa istawa. Kaifa itu kafiat, bagaimana tu tak ada bagi Allah. Bagaimana itu kafiat. Kafiat maknanya ada kepada makhluk. Jadi kepada Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita tidak menyamakan dengan sifat-sifat makhluk maupun menyamakannya. Dia kata apa? Kita tidak menyamakan dengan sifat-sifat makhluk dengan ciri-ciri perkara yang baharu. Maknanya makhluk dia ada sifat baharu.
Contohnya kita kata ketawa lah. Ketawa ni mesti dengan mulut. Mulut ni ada gigi, ada lidah, ada bibir, kan? Ada suara. Jadi itu bukan semua bagi Allah Ta'ala. Ketawa macam mana kita tak tahu. Diceritakan macam tu, begitulah yang kita pegang. Kita yakin bahawa tidak ada yang serupa maupun sebanding dengan Allah. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yakin lah. Jadi pengarang kitab ni dia ulang banyak kali. Dia ulang banyak kali tak sama, tak serupa. Kita yakin Allah Ta'ala memang tak sama. Lepas tu akhir sekali setelah menceritakan tentang sifat-sifat Allah, sama ada melalui hadis-hadis Nabi yang sahih ataupun melalui ayat-ayat Quran, last sekali dia kemukakan satu dalil yang berulang. Laisa kamitslihi syai'. Ayat ni kan ayat Quran. Tidak seumpamanya oleh sesuatu. Allah Ta'ala sekali-kali tak sama dengan sesuatu. Apa makna sesuatu? Selain daripada Allah Ta'ala yang disebut sesuatu lah, makhluk ataupun alam, itulah sesuatu. Jadi Allah Ta'ala tak sama sekali-kali. Wa huwas sami'ul basir. Dan dialah maha mendengar, maha melihat. Wa kullu ma tukhayyilu fi zihni aw khatara bil bali fa inna Allah Ta'ala bi khilafihi. Adapun apa jua yang dikhayalkan di dalam fikiran, apa benda yang terlintas di dalam pemikiran kita, pemikiran manusia, ataupun terlintas di dalam benak, maknanya dalam hati, maka sesungguhnya Allah Ta'ala berlawanan dengannya. Nak susah faham pun tak faham, tak susah faham. Bagi akidah salah ni cukup senang kita nak faham. Dia tak ada berbelit-belit. Kita kata Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala itu wujud. Bila ada Allah Ta'ala tu ada dan wujud, maka seandainya terlintas dalam pemikiran dan juga hati, sejauh mana lintasan itu berlaku, semuanya tak betul. Allah Ta'ala ni begini, begini ke, begini ke, begini ke, semua tak betul. Tak boleh lintas, tak boleh khayal. Sebab apa nak lintas, nak khayal? Dia mukhalafah. Kalau kita terlintas, maknanya kita telah membuat suatu perumpamaan. Kita telah membuat suatu andaian, suatu contoh. Bila contoh tu mesti benda baru. Kalau kita buat contoh ni mesti kita mengemukakan contoh benda yang pernah kita lihat. Allah Ta'ala kita tak pernah lihat, macam mana sama? Contoh yang pernah kita dengar, Allah Ta'ala kita tak pernah dia tengok sendiri, yang hanya kita dengar daripada Quran dan hadis. Kalau dengar daripada cerita orang ni, semua tak betul. Jadi bila kita kata ada contoh, ada perumpamaan, semuanya salah. Sebab dia mukhalafah. Sebab tu dia kata ni, apa jua yang dikhayalkan dalam fikiran ataupun yang terlintas dalam benak, maka sesungguhnya Allah berlawanan dengannya. Apa maksud berlawanan? Bertentangan. Mukhalafah, berbeza. Jadi kalau macam tu, macam mana Allah ni? Nak faham macam mana? Itulah mukhalafah. Tak sama. Pegang tak sama sudah. Jadi tak ada pening. Wa min zalika qauluhu ta'ala, sebahagian daripada tentang ayat-ayat sifat ataupun disebut juga sebagai, sebahagian ulama kata ayat mutasyabihat. Dan kita sebut dah beberapa hari yang lepas, bagi majoriti golongan salaf, ayat mutasyabihat ni apa dia? Iaitu ayat-ayat yang telah dimangsuhkan. Itu mutasyabihat. Yang kedua iaitu huruful muqatta'ah fi awalis surah. Huruf-huruf yang terpotong di permulaan surah, yang Nabi pun tak tahu nak terjemah. Ulama kata apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala lah yang mengetahui tentang maksudnya, seperti alif lam mim ha mim kaf ha ya ain sad. Nabi pun tak syaramah, tak hurai, tak tafsir ayat tu. Ulama lagi tak reti. Jadi itulah ayat mutasyabihat. Bagi mereka Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa bukan ayat mutasyabihat, sebab ayat tu jelas. Ayat itu faham Allah Ta'ala berada di atas arasy, di atas daripada arasy-Nya. Cuma yang orang duk kelahi ni, bila mungkin mereka silap faham di dalam terjemahan orang lain. Bila kata berada di atas arasy, ada pihak menterjemahkan duduk. Duduk di situ bukan makna duduk macam kita duduk ni, duduk dengan makna berada. Macam kita tanya orang yang kita ta'aruf, orang yang baru kita kenal, kamu duduk di mana? Kamu tinggal di mana? Bukan kamu duduk di mana mesti dia duduk. Mesti dia duduk. Bila terjemah macam tu, bila orang silap faham di atas terjemahan orang
Orang yang menggunakan Allah Ta'ala duduk di atas arash, mereka faham bukan makna duduk macam kita tu. Duduk dengan makna tinggal. Aina taskun? Kamu tinggal di mana? Jadi kadang-kadang taskunu itu orang terjemahkan, kamu duduk di mana? Bila kita katakan Allah Ta'ala berada di atas arash, kita tak kata dia duduk ke, dia berdiri ke, bertinggal, kita tak tahulah sebab dia mukhalafah. Bagi pihak, dia kata tak boleh. Sebut duduk ni maknanya menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Sifat duduk sifat manusia kan? Kan manusia ada berdiri, ada duduk, ada baring, ada tidur. Itu sifat manusia. Jadi menyamakan itulah kafir, murtad, mujassimah dan juga musyabbihah. Sebenarnya tak ada macam tu. Tak faham macam tu. Salah faham macam tu. Orang tak pernah kata pun Allah Ta'ala tu duduk dengan makna duduk hakiki. Duduk dengan maknanya berada di atas arash. Berada macam mana? Wallahu alam. Serahlah kepada Allah. Sebab dia kata macam tu, kita kata macam tu lah. Macam mana boleh diterjemahkan? Mujassimah, menjisimkan Allah, ataupun musyabbihah, mentashbihkan Allah dengan baharu. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengasih di atas arash. Dia sendiri kata macam tu. Juga firmannya Ta'ala, adakah kamu semua berasa aman daripada siksaan Tuhan yang ada di langit? Aamintum man fis sama'. Ayat ini juga menceritakan Allah Ta'ala berada di langit. Cuma saya duk ulang banyak kali, takut orang keliru, takut orang yang baru tengok pengajian kita ataupun daurah kita ni. Kadang-kadang jumpa Allah Ta'ala atas arash, kadang-kadang jumpa Allah Ta'ala di langit. Hak mana satu betul dia tanya? Kalau soalan itu untuk tahu, tak apa kita bagi penjelasan. Cuma bila dalam mengaji, dalam menuntut ilmu, jangan ada loyo buruk. Jadi arash ini disebut oleh para ulama dia atas daripada langit yang ketujuh. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas daripada arash. Bila di atas daripada arash, atas langit lah juga. Sebab langit yang ketujuh, langit yang paling tinggi. Arash atas daripada langit yang ketujuh. Jadi Allah Ta'ala kalau dikata atas arash pun betul, dia kata atas daripada langit pun betul. Cuma duduk berada di atas arash ni bukan maknanya duduk berdempik macam ni. Dia bain, Allah Ta'ala berpisah daripada arash. Bukan maknanya bersentuhan. Jadi bila bersentuhan, itulah yang ada soalan yang mereka tanya. Kalau bersentuhan, Allah Ta'ala, contoh ini arash, Allah Ta'ala bersentuh macam ni. Bersentuh macam ni, maka sebelum ada arash, Allah Ta'ala berada di mana? Jadi jawapan bagi ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala duduk di atas daripada arash. Arash ada ke? Sebelum ada arash ke? Ada arash ke? Allah Ta'ala memang atas daripada arash. Maksudnya tidak ada kaitan dengan tempat. Itu atas tu mesti tempat. Tak. Atas daripada arash ini dia bukan makhluk dah. Tak tahu nak terjemah apa. Kalau baca di dalam kitab Syarah Tahawiyah oleh Imam Abi Is, dia kata atas daripada arash tu nak terjemah apa? Atas daripada arash tu orang nak kata apa? Sebab dia bukan makhluk. Makhluk yang paling tinggi adalah arash. Nak terjemah tempat ke ruang ke apa, itu bawah. Atas ni kita tak tahu. Cuma golongan falsafah menghuraikan bila kata atas maknanya arah. Bila kata tempat, iaitu tempat dia adalah makhluk. Mana boleh kata Allah Ta'ala bertempat? Mana boleh kata Allah Ta'ala tu di atas aras? Aras tu maknanya arah pihak yang disebut sebagai jihah. Lalu ulama-ulama salaf yang berpegang dengan akidah salaf, di atas daripada arah ni terpulang lah nak sebut apa. Sebab orang dah terpengaruh dengan pemikiran falsafah. Kalau nak sebut tempat pun tak apa, tak nak sebut tempat pun tak apa. Jadi kalau kena nak kata tempat, dia panggil tempat apa? Yang tu ialah yang disebut dengan istilah makanu adami. Tempat yang tak ada. Ataupun amrun i'tibari. Ataupun yang ketiga al-makan dunal makan. Tempat yang bukan tempat. Sebab tak boleh nak terjemah apa. Tapi oleh kerana golongan falsafah, pemikiran falsafah ini dipengaruhi oleh mereka mempengaruhi golongan Mu'tazilah
Dan golongan orang yang terpengaruh dengan Mu'tazilah pula berpegang dengan kaedah kefahaman falsafah. Maknanya sebut atas tu dia adalah ruang, dia adalah merupakan tempat. Sebab itu orang yang belajar akidah, belajar tauhid yang terpengaruh dengan pemikiran falsafah ini, mereka mengkafirkan orang yang mengatakan Allah Ta'ala di atas berdaras. Arah ni tempat, arah ni ruang. Tempat dan ruang itu hanyalah untuk manusia ataupun untuk makhluk. Untuk makhluk, Allah Ta'ala tidak boleh berada di dalam satu ruang, Allah Ta'ala tidak boleh berada di dalam satu tempat. Jadi tanpa tempat pun mereka pening. Jadi nak pegang macam mana? Terpulanglah. Nak kata ada tempat, kata ada tempat. Tapi Allah Ta'ala tak sama. Allah Ta'ala tak sama, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat. Tapi kata atas tu kenapa? Dah Allah Ta'ala kata macam tu. Nabi kata macam tu. Dalam hadis-hadis yang sahih. Nak kata apa? Kita hanya berpegang sebagaimana yang disebut oleh Allah, sebagaimana yang disebut oleh Nabi. Kalau nak sebut kitab, banyaklah kitab kita kemukakan. Di antaranya di dalam kitab Al-Ghunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengatakan Allah Ta'ala atas langit, atas aras, dia buat mari dalil-dalil hadis. Sedangkan dia tokoh Sufi yang terbesar. Semua orang sebut ke Syekh Qadir Jailani ni semua orang tabik. Dia Sufi, dia tasawuf, dia wali. Tetapi dia berpegang kepada akidah salaf. Nampak? Tak ada masalah kita kata Allah Ta'ala tu di atas. Kita sebut juga pelajaran yang lepas kan, bagaimana Syekh Daud Al-Fatani di dalam kitabnya Durus Samin, dia kata tak salah kita mengatakan Allah di atas, tetapi tak sama dengan di atas sekalian baharu. Allah Ta'ala bertangan, tak sama dengan tangan segala baharu. Allah Ta'ala berwajah, bermuka, tidak sama dengan segala muka yang baru. Jelas. Macam mana kata Mujassimah ataupun Musyabihah? Sekali-kali tak sama. Jadi kalau Ar-Rahmanu ala Arsy Istawa ni banyaklah kita buka dalam kitab tafsir kan. Dalam kitab-kitab akidah salah, mereka ayat ini sebahagian daripada ayat yang membuktikan Allah Ta'ala berada di atas daripada arasnya. Yang kedua, aamintum man fis sama, adakah kamu merasa aman daripada siksaan Tuhan yang berada, Tuhan itu berada di langit. Ini kalau kita baca di dalam tafsir apa dia, tafsir Maraghi, ayat ini menjadi dalil. Kadang-kadang dalam tafsir hak besar-besar ni hak jarang-jarang orang dengar, orang tak baca. Tak apalah, kita ambil yang masyhur-masyhur, yang biasa dipegang, menjadi rujukan ulama-ulama mazhab Syafi'i, termasuklah orang pondok, termasuklah maknanya golongan yang disebut sebagai aswaja, yang menjadi rujukan mereka tanpa pertikaian, iaitu Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi, jilid yang ketiga, ketika mentafsirkan ayat ini. Mula-mula Imam Nawawi kemukakan hadis yang zilu rabbuna ila sama'id dunia, hadis yang selalu kita baca tu. Allah Ta'ala turun dari ke langit dunia. Lalu dikemukakan pendapat ulama-ulama salaf yang mengatakan Allah Ta'ala di atas daripada aras. Untuk mengukuhkan dakwaan itu dikemukakan ayat ini juga, amintum man fis sama, adakah kamu berasa aman kepada Tuhan yang berada di langit. Jadi sebahagian ulama terjemah yang berada di langit itu azab Tuhan, bukan Tuhan, ataupun malaikat Tuhan, malaikat Allah yang berada di langit. Tak apalah, itu takwilan kita boleh terima. Itu golongan khalaf, golongan Asy'ariyah, dia takwil. Tujuan asal mereka takwil, takut ada di kalangan orang ni menyamakan Allah dengan baharu. Kalau kata di langit bertempat, tempat itu makhluk. Mereka takwil, tak apalah, kita terimalah takwilan tu. Sebab sebahagian ulama dia takwil, tapi sebahagian ulama tak takwil. Kalau kita tengok di dalam syarah Muslim, yang tak takwil itu disebut sebahagian daripada ahli kalam, sebahagian daripada fuqaha, sebahagian dan majoriti ulama-ulama hadis tak takwil. Guna ayat tu, amintum man fis sama. Di dalam tafsir Maraghi, di dalam tafsir apa dia, Ruhul Ma'ani, apabila menakalkan, pengarang kitab menakalkan pendapat ulama salah, dia kemukakan ayat yang kita bacakan tadi sebahagian daripada dalil mereka yang mengatakan Allah Ta'ala di atas daripada arash, ataupun Allah Ta'ala berada di atas daripada langit. Dia kata Rabbuna Allahu fis sama'i taqaddasa ismuhu, wahai Tuhan yang berada di langit, maha suci namamu. Adalah hadis kan, wahai Tuhan yang berada di langit,
Maha suci nama-namamu. Wa qala lil jariyah aina Allah. Hadis ni pun masyhur. Qalat fis sama. Bila ada seorang sahabat, seorang tuan, dia ni sahabat, dia merupakan tuan kepada seorang hamba. Bila hambanya hanya hamba perempuan, dia melakukan kesalahan, dia tampar. Fasaqa wajhaha. Dia tampar hamba dia. Lepas dia tampar tu, dia rasa menyesal pula pukul hamba ni. Rasa menyesal, rasa bersalah. Dia nak marah punya pasal hamba dia buat kesalahan, dia tampar. Lalu dia rasa bersalah, dia datang keinginan untuk memerdekakan hamba dia. Bila dia nak memerdekakan hamba dia, dia suruh Rasulullah test. Uji tengok, dia ni Islam ke tak Islam? Beriman ke tak beriman? Bawa hamba ni berjumpa Rasulullah. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, dan juga di dalam kitab Ar-Risalah. Sebab ada pihak kata hadis ni hadis tak sahih. Jadi Imam Syafi'i pegang hadis tak sahih. Dalam Risalah ada hadis ni, di dalam Al-Um ada hadis ni, dalam Sahih Muslim ada hadis ni, di dalam kitab Sunan Baihaqi ada hadis ni. Ulama kata sahih, tapi bagi golongan yang mentakwil ni, dia sebab hadis ni jelas, dia kata hadis ni tak sahih, tak sahih. Itu pertama, hujah mereka. Padahal sahih. Yang keduanya, hadis ni mereka kata hadis ahad. Sebab hadis ahad ni tak boleh bincang, kitab boleh jadi dalil, tak boleh jadi dalil berakidah. Semua dia takwil. Itu bahaya juga kalau semua takwil, walaupun benda tu benda terang, benda yang jelas, benda yang sahih. Jadi dalam hadis ni, seorang sahabat tu dia suruhlah Rasulullah tanya, jariyah ni dia beriman ke tak beriman? Mula-mula dia tanya, man ana? Aku ni siapa? Rasulullah tanya hamba perempuan ni, aku ni siapa? Dia kata, anta Rasulullah. Lepas tu dia tanya pula, aina Allah? Qalat fis sama. Dia tunjuk tangan dia ke langit. Allah Ta'ala di langit, dia kata. Qala, lalu Rasulullah bersabda, aqtiqha, merdekakanlah dia, fa innaha mu'minah, dia seorang yang beriman. Cukup jelas hadis ni. Rawahu Muslim, dia sebut pula Muslim. Wa Malik bin Anas, Imam Malik meriwayatkan juga hadis ni. Wa ghairuhuma, dan selain daripada Imam Muslim dan juga Imam Malik, minal a'immati, daripada ulama-ulama hadis yang lain. Nak kata apa? Jadi bahaya kalau kuat takwil ni sampai hadis-hadis sahih ditakwil. Takwil sesuai dengan manhaj kita, takwil sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan pemikiran kita, dengan pegangan kita. Tak betul ya. Sebab pemikiran hawa nafsu kita bukan semua sama dengan Quran hadis, sejajar dengan Quran hadis, tak. Jadi hawa nafsu dengan pemikiran kita lah kena ikut Quran hadis. Bukan Quran hadis ikut hawa nafsu kita. Ini semua nak takwil. Lepas tu dia letak bin atas orang. Apa maksud letak bin atas orang? Pokok ni pokok ni. Sedangkan bukan pokok ni mereka maksudkan pokok W lah. Bukan pokok W. Kita tengok ulama yang sebut ni. Sebab itulah kena banyak mengkaji, banyak membaca, murajaah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama salaf, barulah kita boleh faham bagaimana pegangan salaf yang sebenarnya. Jadi pengarang kitab kita ini, maka sebahagian daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini sebahagian daripada individu yang berpegang kepada akidah salaf. Sebab itu dia mengemukakan pegangan akidah salaf betul lah. Cuma yang saya selalu sebut, orang nak memahami akidah salaf, mereka baca kitab Khalaf. Kitab Khalaf yang membicarakan, yang membahaskan akidah salaf. Sudah tentu lari, tak betul, bercanggah dengan pegangan yang sebenarnya sebagaimana yang dipegang oleh golongan salaf. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Husainin, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat dengan nama Husain, setelah dia masuk Islam. Dulu macam mana dia pegang, macam mana dia beriktikad, bagaimana kepercayaan dia terhadap Tuhan. Jadi insya-Allah kita baca besok, sebab kitab ni nipis ya. Kita baru masuk puasa seminggu, takut habis awal.
kita nak bagi ngam-ngam dekat nak raya, kita tamat kita ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.